Kita tahu dah, kalau kita jumpa Tini, kita boleh belasah. Hai, Assalamualaikum kepada semua followers di Harimau Melaya. Okay, so hari ni bersama dengan Maira dan okay, macam biasalah ada podcast daripada Maira. Okay, so hari ni Maira tak keseorangan di studio dan ada dua jejaka yang menemani untuk hari ni. Okay, so kita bersama dengan Shahrizan Shahidin, iaitu Ketua Jurulatih Skuad Bola Jaring Lelaki, dan Lim Janwa, pemain Skuad Bola Jaring Negara. Okay, so apa khabar, sihat? Alhamdulillah. First time sampai studio. Okay. Alhamdulillah. Thank you for having us in Harimau Melaya studio hari ini. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, mesti macam korang mesti selalu dengar pemain bola jaring banyak perempuan kan, tapi itulah lelaki pun ada juga kan. Okay, so untuk coach sendiri mesti statement macam ni coach selalu dengar kan. So adakah perkara ni macam jadi cabaran buat coach? Secara general ni memang cabaran, sebab bila benda sesuatu yang bukan norm, it's not, bukan kebiasaan, jadi banyak cabaran lah. Satu cabaran dia ialah kita nak ada satu perception daripada masyarakat yang sukan ni actually universal, kan. So macam mana perempuan boleh main bola sepak dengan sepak takraw dan rugby, macam tu lelaki pun boleh bermain bola jaring lah. So I think dengan dengan adanya social media sekarang ni, saya rasa dia membantulah mempromosikan sukan bola jaring ni kepada semua. Berbezalah daripada masa saya main 20 tahun lepas, sebab kita tak ada social media kan. Jadi bila kita nak mempromosikan ataupun kita nak memperkembangkan sukan ni kepada masyarakat secara umum ni, sangat sukar. Sekarang ni lebih mudah. 20 tahun lepas, dalam 20 tahun lepas dah, awal tahun 2000 lah. Lama dah. Okay. So untuk Lim sini, adakah macam perkara ni jadi cabaran juga buat Lim, dan apa pandangan Lim tentang perkara ni? Okay, untuk saya kan macam I first main basketball. So first time I tahu ada netball tu, I macam adakah lelaki main? Tapi ada juga, once I play, then I know, oh, there's a lot of people playing this. So macam tu lah biasa, orang tak tahu, tapi masa dia jumpa, then they start to explore about this field kan. So lama kelamaan you akan tahu ada orang tahu benda ni. So cabaran dia memang ada, tapi once you dah bagi tahu orang, especially sekarang kan ada social media, senang saja. Just pass video, pass link bagi dia, okay, dia akan tahu. Dia dah start main netball dari bila? Masa tu dekat universiti lah, 2009 kalau tak silap. Lama juga. Berapa belas tahun lah sekarang. Ya. Jadi I think kita dua orang pun actually accidentally, kita tak plan pun untuk berjumpa bermain bola jaring. Dia semua macam orang kata tak sengaja kan. Macam itulah. Jadi macam coach pula, macam mana boleh terlibat dengan netball? Dan dulu coach memang main netball, memang aktif bermain netball. Macam saya cakap tadi, kita pun tak plan benda tu. Dia macam mana kita nak cerita, macam susah. Dia macam ni. Dia okay, that's history dia. Kalau history saya lah, macam 20 tahun lepas, tiba-tiba one of my senior dekat universiti kata, kau nak main bola jaring tak? Ada tournament bola jaring masa tu, Malaysia Airlines Open, which is like 20 years ago. Dan kita pun macam Lim cakap tadi, kita ada ke lelaki main bola jaring kan? Kita pun macam, dia kata, oh ada. Dia kata, I punya kawan ada tim bola jaring lelaki, dia kata dia boleh. So kita macam okay, join macam tu. So macam something yang nak mencuba lah kan. So daripada yang cuba-cuba tu, dia mesti cuba sampai 20 tahun, sampai saya dah ambil certificate untuk Empire. I'm part of the National Empire, as well as I've juga dah ambil certificate untuk coaching untuk bola jaring. So macam tu lah. Dia tak
kita tak plan, terjumpa, dia lepas tu dah suka, dia jadilah 20 tahun. Macam tu lah. Macam tu. Jadi apa reaksi dari kawan-kawan atau keluarga Pelik. bila dapat tahu? Pelik. Dia macam pelik. Macam you punya statement yang awal-awal tadi kan. Lelaki main bola jaring Kan? Bila lelaki main bola jaring, dia ada satu perception yang kita nak kata okey lah, simple je. Dia ada satu perception yang sangat negatif bila orang kata lelaki main bola jaring. Macam itulah dia ada satu, okey, kalau lelaki ada stigma kan, kalau lelaki bola jaring ni mesti Macam perempuan dalam bola sepak. ni mesti kan? macam sama kan. Ni mesti kakak-kakak ni yang rambut panjang ni. Macam tu. Tapi I think kalau you tengok sebenarnya tak. Ada juga yang bukan kakak-kakak pun. Kebanyakannya sekarang okey macam ni. Sport secara general, sport is actually untuk semua. Masa permulaan sukan tu memang pada permulaan tu itu yang orang kata golongan tu suka bermain. Tapi lama-lama bila orang dah suka sport tu, dia dah evolve, dah berkembang kan. So dia banyaklah banyak je player kita macam dia. Player Malaysia yang lain biasa je, normal je. Macam tu. So yang itu yang kita nak ubah perception masyarakat sebenarnya. Yang sukan bola jaring ni sukan yang boleh diceburi oleh semua orang. Tak kira gender. Betul. Betul. Okay, so macam Lim sendiri kan, kenapa Lim pilih sukan ni dan bukan sukan yang lain macam popular kat Malaysia macam bola sepak ke? Okay. First I memang basketball player. So since kalau basketball since zaman-zaman bila Sekolah menengah lah kot. sekolah rendah. So sekolah rendah, so main-main memang minat basketball. So lepas tu dah cuba netball. I rasa macam okey je. So dua-dua sport lebih kurang sama, tapi ada beza dia lah. Okay. So lagi satu sebab basketball kalau masuk tournament, komitmen dia kena banyak lah sebab tournament usually last for a month. So every week you ada satu game, so you kena turun. Tapi masa tu lepas universiti kan kerja. So I kerja macam selalu travel, so I cannot commit. Tapi untuk netball ni selalunya kalau tournament ada mungkin just one weekends. So lebih senang lah kalau I nak commit. So lepas tu dari segi ni I continue my netball more than the other sports lah. Tapi Lim masih main basketball kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Yes. Okay, macam kita cakap tadi lah, coach cakap yang sekelintir pihak cakap orang yang bermain netball ni dilabel macam lelaki lembut kan. Tu macam coach ni apa reaksi reaksi macam keluarga coach ada tak? Ada orang macam sokong coach dalam bidang ni? Secara general tu mula-mula memang terkejut lah. I mean kalau you tanya parents mana-mana pun, kalau in the old days zaman-zaman dulu kan, mungkin zaman sekarang ni dia pemikiran masyarakat dah lebih terbuka. Like 20 years ago, bila kita cakap kita main netball je macam tak perlulah kita cakap dengan best kawan kita main netball. Kau main netball macam tu. Masa mula-mula tu memang ada sedikit lah. I mean saya tak nafikan memang ada sedikit macam sama ada yang rapat dengan kita start questioning semua tu lah. Tapi lama kelamaan bila dia tengok betapa kita punya orang kata minat dan kita punya passion tu, dia tahu kita is all about sport. At the end of the day tu sukan adalah sukan dan sukan adalah untuk semua. Okay, sebagai coach untuk pasukan bola jaring lelaki, ada tak perbezaan dengan wanita? Okay. Mungkin dari segi taktikal dan gameplay. Sebenarnya secara gameplay dia semuanya in term of orang kata strategi dengan taktikal dia lebih kurang sama sebab the rules tak ada perubahan. Cuma bila main dengan lelaki ni dia ganas. Dia lebih agresif, dia lebih robust, dia lebih orang kata tanya dia last time dia pergi main di Hong Kong tangan dia patah weh. Ini tangan dia dah jadi macam robot dah. Masuk besi. Dia terjatuh lepas tu terpelemak patah. Ini masa berapa lama ambil masa nak recover? Dalam 3 bulan, lepas tu rest for 6 months, then you can continue with other sports. So bila orang cakap sukan bola jaring tu sukan yang non contact,
dan apa tidak ada yang ni, memang tidak. Ya. Sebab masa dia jatuh tu kan, tangan dia dah macam ni lah. Macam ni lah, macam ni. Time out. Aku tu kenapa? Dah tak boleh bengkok, tangan dia dah bengkok dah. That's it lah. Okay. Sebab bila captain is down kan, so macam okay. Macam coach sendiri ada juga tak alami kecederaan ke sebenarnya? Alhamdulillah, macam kecederaan macam dia saya tak pernah tak pernah alami lah. Dia every time dia pergi international dia mesti ada je masalah yang berlaku, saya tak tahu kenapa. Dia kena mandi bunga mungkin. Ankle lah apa benda lah kan. Macam biasalah macam atlet you mesti akan ada normal injury lah, macam ankles, kekejangan tu normal, tapi yang sampai nak kena masuk operation cuma so far yang saya pernah coaching dia seorang je. Tapi betul ni macam common tak kalau kecederaan yang macam patah tangan untuk sukan ni? Dia selalu yang terjadi, dia selalu berlaku ialah ACL. ACL tu normal. Ada cedera pada joint lah. Pada tu joint. Selalu. Sebab ialah macam dia simple je, dia macam you main bola sepak juga, dia macam perlukan core strength, muscle strength, dia kena fitness. So kalau you tak ada benda-benda tu, dia akan cepat injured lah. So sama, konsep dia sama macam kita main sport-sport yang lain. Tapi selalunya kalau kita tengok player netball ni, dia punya injury banyak ACL. Sama lah macam bola pun banyak ACL. So diorang pun kalau you tengok national athlete perempuan sekarang pun banyak je semua dia punya common injury is ACL. Okay. So sekarang nak tanya pasal mixed team pula lah kan. Okay, untuk mixed team bagi sukan ni, sukan bola kan rare kan selalu. So macam adakah macam mixed team ni dapat sambutan atau kecaman kena physical contact lelaki dan perempuan? Okay. Game dekat international memang ada game campuran mixed team tu. I think itu part of the game lah. Cuma bila kita di Malaysia ni, kita ada banyak sensitivity masyarakat dan agama lah. I mean ada je tournament kat luar yang kita buat mixed game tu, tapi so far tu belum dikecam atau diviralkan lagi lah. I rasa belum lagi. Tapi I mean when you main mixed team tu, sebab bila mixed team tu dia punya dalam game tu dah kena ada 3 lelaki dan 4 minimum maksimum 3 lelaki dan 4 perempuan. 4 perempuan. So contact tu memang akan berlaku. Kan. Tapi bila kita berlaga tu is all about sport. So yang itulah. So sebelum ni ada tema kecaman ke apa kalau untuk mixed team ni? Saya rasa ada lah. Ada kalau orang yang orang yang bukan dalam golongan ni, dalam sport ataupun yang bukan dalam kelompok bola jaring ataupun sport, orang akan kata kenapa kan, kita bukan kan. Tapi kalau dalam community itself, benda tu dah macam common. For example macam pasukan bola jaring perempuan, every time diorang nak pergi tournament, diorang akan sparring dengan budak-budak Malaysia lelaki. Sebab kalau diorang lawan dengan tim yang perempuan dekat luar sana, memang dah tak ada, sebab dia main Malaysia. So memang tak boleh nak fight. So ni bila untuk training. So kata nak pergi Asian Championship ke Sukan SEA ke, diorang akan panggil diorang ni untuk sparring. So itu part of diorang punya training lah. Okay, so tadi kita bincang pasal perbezaan bola jaring wanita dengan lelaki kan. Sekarang mungkin boleh share pula apa perbezaan bola jaring dan bola keranjang dari segi saingan dan intensity. Maybe untuk Lim, apa pendapat Lim tentang ni? Okay, untuk bola keranjang kan, so semua orang boleh shoot, semua orang boleh lagi satu yang big difference is the dribble. So kalau bola keranjang, you can dribble, you can shoot, you can pass and you can cut. Cut means drive lah, lari. So untuk netball ni, orang tertentu je boleh shoot. Lagi satu, yang lain cuma pass and cut saja. So dari segi ni, netball lagi senang. Tetapi benda yang lagi senang sebenarnya can consider lagi susah sebab orang tahu you cuma boleh pass dengan cut je. So you kena buat benda tu lagi dari segi macam mana, timing dia kena lagi cantik, kena buat lagi laju.
ataupun lagi taktikal dia lagi cantik. So itu beza lah kalau basketball dengan netball. So Jadi saya boleh add dia macam ni. Netball dia salah satu sukan yang dalam dunia yang saya rasa setiap position tu dia punya role tu berbeza. Ada 7 orang dalam court, 7 tu role tu tak sama. Kalau macam basketball macam Lin cakap tadi, semua orang boleh main defense, semua orang boleh main attack, semua orang boleh shoot. Yep. Tapi netball 7 orang ni, 7 orang function dia berbeza. Kalau seorang tak function, you tak boleh Ini menang. memang teamwork. Jadi kena betul-betul teamwork. Ya, betul. Macam tu. Yes. Okay, so macam memang banyak bekas player basketball yang masuk netball. Apa pendapat Lim? Okay. Yang setakat ni lah. Ada yang sebenarnya, tapi kalau convert from basketball to netball, it takes some time lah. Tapi bukan benda yang susah. Just that they need to give some more commitments to understand what is netball, rules, then they can play very well in netball. Most of the basketball player, kalau macam coach kan, dia nak ambil orang, kalau dia tahu orang tu from basketball ada basic dia, senang. Memang advantage lah. Sangat advantage sebenarnya. Okay. Jadi macam dari segi pencapaian pula kan, apa yang pencapaian yang membanggakan Lim selama menjadi player dari mungkin dari peringkat daerah dan kebangsaan. Okay, bagi saya, dah macam terpilih sebagai one of the national player, we call it, kan, we can call it national player kan. Dah cukup bangga. At least macam you work on something and you recognized by the organisation, by the community, then I think this is something that cukup bangga lah untuk saya. Kalau dari segi pencapaian, for me, winning or lose is not that things that is most important. For me, kalau you recognize by your opponent as well, cukup bangga dah. So, negara mana yang Lim rasa mengalu-alukan skuad lelaki bola jaring dan apa yang boleh dicontohi oleh Malaysia oleh negara tersebut? Kalau netball memang Australia lah. Australia dia are one of the best team, top, and kita kalau nak gaji pun selalu gaji dia orang. So kalau untuk netball memang Australia ataupun New Zealand. Kita selalu gaji ataupun tiru taktik dia orang. Betul. Okay. Mungkin sebab skill dia orang lebih bagus ataupun atau sebab lain. Ada skill, tactical, teamwork semua. Sebab dia kan dia orang dah main lama. Sport ni ada kalau dah lama maknanya you have go through a lot of experiments. So apa yang tertinggal tu selalunya benda yang best, yang terbukti terbukti boleh guna. Then kalau kita gaji, so we can bypass a lot of those things that they eliminated. Okay, kalau macam bagaimana pula dengan perkembangan bola jaring di Asia Tenggara? Okay, I leave it to coach. So far secara generalnya bola jaring ni kebanyakan yang bermain netball ni ialah negara-negara Commonwealth country. Sebab tu kalau kita tengok bola jaring ni dia tak ada kat Olimpik. Paling tinggi pun kalau sukan antarabangsa is actually sukan Commonwealth. Sebab ialah orang kita ni bekas jajahan British kan. So basically kebanyakan negara-negara British ni memang diorang bermain jajahan, diorang akan bermain bola jaring. Macam Malaysia, Singapore. Malaysia dengan Singapore is antara two top nation dalam Asia. Sama ada lelaki ataupun perempuan. So sekarang macam biasalah Hong Kong, India, kita tengok yang bukan negara, for example bukan negara Commonwealth country pun dah start berjinak, macam Thailand, Philippines, benda tu dah start, Japan diorang start berjinak kan. Mungkin salah satunya ialah function untuk lagi banyak negara orang kata involve dalam sukan ni, lagi senang untuk kita
promote di sport dalam sukan Olimpik. In term of lelaki, so far sekarang ini yang betul-betul aktif selain pada Malaysia, ialah Singapura, Hong Kong, Brunei, India, Pakistan. Yang itu yang betul-betul aktif dalam Asia lah. Yang di 6 nation ni yang sangat aktif. Sebab tu yang bila kita buat Asian Men's Netball Championship yang pertama pada 2016, di 6 nation yang the first 6 nation in Asia yang compete masa 2016. Jadi opponent yang paling tough mungkin dari dekat negara Asia Tenggara mungkin Singapura lah. Atau ada negara lain macam lagi Southeast Asia. opponent. Dia sebenarnya selain pada dulu masa kita starting masa kita starting the national team, kita start masa 2016 kan. So masa tu kita looking at Southeast Asia macam India dengan Pakistan sebab diorang dah lagi lama pada kita. And then diorang punya player semua saiz macam sangat-sangat besar, macam 7 kaki, 8 kaki. Macam betul, cuta dia dalam 7 almost kaki. 200 cm kan. Ya. Almost 200 lebih cm. kurang macam basketball juga. Macam basketball. Kebanyakan diorang basketball player ataupun diorang daripada badan-badan beruniform macam askar, polis. Jadi diorang sangat-sangat besar. Center dia pun lagi besar pada saya. So kita macam nervous. Tapi sekarang ni after kita dah buat the first Asian Netball Championship 2016 tu, kita nampak semua tim termasuk Singapore, Hong Kong dan semua yang dan tim-tim baru ni, dia punya level of skill tu semua dah meningkat. Dah lebih kurang sama. So dia macam lebih orang kata bila kita pergi tournament lagi fight daripada dulu lah. Kalau macam dulu kata for example macam 2016 tu, bila kita first time pergi Asian Championship, kita tahu dah kalau kita jumpa tim ni kita boleh belasah, kita tak perlu main first 7 kita ataupun kita boleh rotate banyak rotation. Tapi sekarang I think semua orang pun dah mengkaji each other, skills pun semua naik. I think semua at the same level, almost the same level sekarang ni. Coach rasa macam faktor ketinggian dan physicality memang penting lah untuk bola jaring. Betul. Sebab betul. Tengok kan macam tu boleh rasa. So sebenarnya sport ni semua orang boleh main. Cuma bila kita nak pergi international tournament tu, I think size is very important. Bila orang kata, kadang orang cakap jadi saya ni pendek tak boleh main ke? Sebenarnya bukan tak boleh, boleh tapi banyak kerja nak kena buat. Dia banyak kerja. Dia ada setengah sport tu memang tak sesuai untuk orang yang tak ada saiz. Ada tak dengar. For example kalau you main kalau you main pingpong, you tak perlukan orang yang besar. Betul tak? Jadi for example macam itulah macam netball sama juga. Player kita paling tinggi pun 192, 193 macam tu. Our shortest one is about 170. For lelaki. For 170 tu pun dah kira sangat size sangat tak cukup. Ni average lah 170. Ya, tak cukup untuk kalau kita nak pergi compete dengan especially macam tim Australia ke New Zealand yang macam average dia orang macam 6 footer. Macam 180 tu, by the time dia angkat tangan kita dah tak nampak. Vision kita dah tutup lah. Dia macam tu lah. So jadi sekarang pada pandangan coach, perkembangan skuad bola jaring mungkin cukup memberansangkan setakat ni. Alhamdulillah, I think secara general dia kita since tahun lepas kita decided untuk lebih orang kata fokus dan juga lebih konsisten dalam kita punya training. Sebab masalahnya dengan kita orang ni, kita ni semua self-funded kan. So bila self-funded ni dollar and cents tu important lah kan. Sebab semua player pun bukan full time, bukan professional. Sebab main pun based on orang kata minat. So basically semua coaches, managers yang running the entire team semua disebabkan minat. So kita cuba I mean since 2016-2017 tu, I mean in terms of orang kata exposure terhadap men's netball ni dah orang kata besar. So hopefully
in the future kita boleh exposekan lagi lagi banyak orang kata pihak-pihak tertentu yang boleh membantu secara general lah. So coach cakap tadi self-funded, mungkin coach boleh share berapa banyak duit dah yang coach spend untuk netball ni. Aduh, saya rasa ini kalau keluarga saya tengok ni dia kata macam tu lah. Saya rasa saya boleh beli 2 rumah dah ni, tambah lagi 2 rumah. Kalau ada minat asal sanggup. Betul. Kalau sebab saya dah dalam netball ni dah almost 20 years lah. Sebab saya pun bukannya muda kan, saya pun dah macam tu lah. Okay. Saya pun dah 4 series kan. Tapi kalau saya kira-kira macam tadi kita cakap kan, macam dorang start dorang student. Kan dorang student belajar, kita support from A sampai Z. Katakan ke tournament international locally, semua kita support kan. So itulah saya rasa saya boleh mungkin kalau campur-campur boleh satu bungalow kot dekat nilai macam tu lah. Macam tu lah kaedahnya. Kalau untuk Lim sendiri berapa banyak dah spend untuk ni? Tak kira Tak lah. kira. Memang tak kira, just go for it. Tu je. Berapa belas tahun dah spend dah kan? Dah. For the first few years memang support by coach or the team lah. Sebab masa tu kan dekat university. So tapi lepas tu dah start kerja memang dah self-funded lah. Jadi pernah tak macam minta bantuan dari KBS ke atau MSN untuk kita pernah cuba tapi macam biasalah, sebab macam secara umumnya bola jaring pun bukan sukan teras. Bukan sukan teras Malaysia sebab dia tak ada prospek Olimpik kan. Jadi even kita punya national team perempuan pun diorang running on a very tight budget. Lepas tu diorang pun cari dana diorang sendiri kan. So memang sangat difficult. So selain memang susah lah. Memang susah unless this is simple lah, macam for example tiba-tiba you pergi hantar main apa bola yang baling-baling tu? Handball? No, yang baling-baling tu. Dodgeball. Kan dorang dodgeball, lepas tu tiba menang World Championship kan. Itu lain cerita. Tapi sebelum dorang pergi sampai ke dodgeball tu, it's all self-funded. Once dorang dah achieve something, the money akan start rolling. Macam tu lah. Yang tu kita punya aspiration tu. So basically we try to prove ourselves. Memang kita terpaksa. Hopefully tournament yang kita akan join bulan 12 ni akan, sebab skill dia lagi besar bulan 12 ni. So hopefully dia punya orang kata dia punya exposure tu lagi besar, orang lagi tahu dan kita ada result lah yang better daripada last year. So tadi kebanyakan dari player adalah part time atau full time buat semuanya part time. Part time. Setakat ni memang tak ada full time Tak lagi. ada. Okey, untuk Lim pula kan, siapa macam inspirasi Lim dalam sukan dan bukan setakat dalam bola jaring je. Siapa inspirasi? Kalau atlet Malaysia, I think most of the Chinese will say Datuk Lee Chong Wei lah. Okay. Memang kita nampak dia punya effort, dia punya energy, dia punya skills, and I think the hard work that he give to the sports, itu memang bagi inspiration untuk all the athlete lah. Bagi saya, kita tahu sebagai atlet negara ni bukan benda yang senang. Okay, you have to give your time, full commitments, and maybe sometimes relatively tak cukup support daripada orang-orang lain. Duit sendiri. Yep. So from there we know that okay, orang lain boleh buat, why not kita buat juga. Based on passion lah kan. Betul. Kan? So nanti pada 4 to 9 Disember kan akan berlangsung Men's Netball Nation Series. Di antara Hong Kong, Australia, Singapura, New Zealand, England dengan okay. kita. So basically tournament tu akan berlangsung daripada 4 sampai 9 Disember. This is the first time yang kita, selalunya sama ada kita akan buat dalam region kita Asia ataupun diorang akan region diorang. So this is the first time ever
these 6 nation ni, orang kata yang 3 the best in Asia and then 3 the best in the world, akan compete in one tournament dekat Singapura, bermula pada 4 sampai 9 Disember. So basically 6 negara ni akan compete dalam masa seminggu lah. So this is the first time. So kita orang semua dah train almost berapa? 6 bulan, 8 bulan macam tu. More than half a year. More than half a year. So player are ready, hopefully tak ada orang injured. Yeah, we are looking forward to give our best in this tournament. Hopefully ada result. Target bila kita masuk tournament simple je. Bila orang masuk tournament semua orang nak menang. Of course nak menang. Kita tak pergi tournament untuk kalah. Itu rule of thumb Tapi itulah, kita akan cuba sedaya upaya kita. Kita pun tahu capability kita, kita pun tahu capability orang lain. Tapi at the end of the day, kita punya target is to win. InsyaAllah. Try our Macam best. untuk Lim sama. Target memang nak go there to win. Go there to win, also to show that Malaysia ni boleh compete at international level. Kan dekat Australia, New Zealand, England ni antara negara netball yang paling kuat. So laki dia pun kuat juga. So kita nak show that okay, Malaysia can compete with them. Memang this is another target then we want to achieve rather than just win saja. Kita nak tunjuk quality Malaysia. Okay. So selepas tournament ni apa pula plan untuk tahun ni atau dan tahun hadapan? Okay, secara general dia kita akan terus consistently train untuk 2024. So the next big tournament will be Asian Netball Championship 2024 di Kuala Lumpur. So that's kita punya next planning. So satu sebab I think the last time that we did Asian Netball Championship was in 2017. The first one, the second one, lepas tu kita stop and then kita buat Tri-Nation. Tri-Nation is actually daripada 2018 lah. 2018 actually between Malaysia, Singapore dengan Hong Kong je. So this time around kita nak involve lebih banyak negara lain daripada 3 tu. So kita akan start promote the sport untuk perkembangan bola jaring lelaki dekat semua negara-negara ASEAN lain. So kita hopefully kita akan tournament tu in December 2024 lah. Okay. So apa target coach dan Lim pada masa hadapan? Mungkin top 10 di sukan Asia atau mendapat pengiktirafan daripada masyarakat? Untuk saya satu is actually saya nak sukan ni satu persatuan itself to recognise the importance of men's netball terhadap pasukan bola jaring secara umumnya. Sebab memang kalau macam saya cakap tadi, secara dasarnya memang bola jaring tu untuk wanita. Tapi again, sport is still sport. Kita perlu lebih banyak pendarahan, lebih banyak funding, bukan saja untuk netball lelaki tapi juga untuk netball wanita. Di samping dapat recognition lah daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk Lee pula? Yup, sama juga, lebih kurang sama. So once orang recognize this sport ataupun orang recognize men's netball ni, senang kita nak buat benda-benda macam untuk perkembangan untuk sport ni. Sebab so far kalau kita nak cari, for example cari sponsor, so kadang-kadang susah sebab dia orang pun tak tahu ada sport ni kan. So kalau kita dapat perkembangan, so senang untuk dapat sponsor. Lepas tu once we have the sponsor, then kita boleh lagi kembangkan sukan ni. Okay. So sebelum kita nak akhiri podcast ni, mungkin Lim dan coach ada message kepada orang-orang di luar sana atau kepada lelaki yang nak berminat nak menyertai. Oh, alright. Kepada masyarakat umum sebelah sana, di luar sana tu, again saya boleh kalau nak belajar,
Nak belajar ke? Nak belajar. Nak belajar boleh je. Kita buat once a while, macam sebulan sekali, sebulan 2 kali, kita akan selalunya akan adakan klinik bola jaring. Sama ada untuk perempuan ataupun untuk lelaki, sama ada di dalam Kuala Lumpur ataupun di Kuala Lumpur, di luar Kuala Lumpur. Jadi boleh pergi kepada kita punya social media, Malaysia Instagram ataupun kita punya TikTok, Malaysia Netball. I pun dah lupa Instagram kita apa. Malaysia Men's_Match. Okay. Malaysia Netball_Match. Boleh tengok perkembangan kita juga, especially boleh tengok perkembangan yang kita nak pergi tournament bulan 12 nanti. Okay, Lim ada mesej yang nak disampaikan? Okay, untuk siapa-siapa yang peminat men's netball ni, bolehlah datang cuba sekali dengan kita orang. So just follow lah IG, Instagram account untuk dapatkan apa-apa update dekat situ. Okay, baiklah, itu saja untuk hari ini. Okay, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami. Thank you for having us. Thank Thank you. Okay, so kepada semua followers di Harimau Malaya, macam biasa jangan lupa like, subscribe dan share page kita orang. Bye.